kalau garis penuh dia akan lebih besar sama dengan. Bawah dia ni lebih kecil sama dengan. Tapi kalau garis putus-putus merujuk kepada sekejap. Kita akan sentuh tak garis putus-putus? Ada. Okey, kalau garis putus-putus untuk graf ni, ini adalah lebih besar sahaja, tak ada sama dengan. Ini lebih kecil, sama je. Yang penting kita dah belajar hari Jumaat hari tu, atas adalah besar, bawah adalah kecil. Okey, cuma beza kat sini, garis penuh atau putus-putus ni akan, kalau garis penuh akan ada sama dengan, kalau garis putus-putus dia tiada sama dengan. Okey, itu sahaja beza dia. Begitu juga kalau graf dia adalah sengit macam ni. Okey, kalau graf ini adalah lebih besar sama dengan, ini adalah lebih kecil sama dengan. Okey, tapi kalau ada putus-putus, ini adalah lebih besar sahaja, ini adalah lebih kecil sahaja. Okey, itu adalah kalau garis sengit, garis condong. Okey, apa yang berlaku kalau garis tegak? Garis tegak. Kalau awak tengok garis, awak dah tahu ini adalah nombor dia makin kecil, betul tak? Ke sini kan bergerak makin kecil. That's why ini adalah lebih kecil dan nombor ke sini ni lebih besar. Oh sorry, ada sama dengan sebab dia adalah garis tegak yang penuh. Kalau garis itu tegak dan ada putus-putus, ini adalah lebih besar dan ini lebih kecil. Okey, situasi yang terakhirlah sebenarnya kalau garis itu adalah melintang, garis horizontal melintang, mendatar. Okey, so ini adalah lebih besar dan ini adalah lebih kecil sebab nombor ke atas makin besar. Kalau awak lihat pada satah koordinat, satah Cartesian, dan bawah ini adalah makin kecil. That's why ini kecil. Sama dengan sebab garis penuh. Tapi kalau ada garis putus-putus yang melintang, ini adalah lebih besar, ini adalah lebih kecil. Semua ini awak seharusnya faham. Cuma jangan confuse, biasanya yang ni awak boleh lah kot, yang boleh. So semua ni kena ingat lah. Ingat dan faham macam mana nak guna. Sebab kita nak belajar hari ni, kita akan berkenaan ini sahaja. Okey, kita masuk yang seterusnya. Kita lihat contoh yang diberi. Okey, kita lihat contoh 5. Okey, kita lihat soalan contoh 5. Okey, kita lihat contoh 5. Soalan A. Okey, untuk soalan A, lorekkan rata yang mewakili ketaksamaan yang diberikan. Okey, yang diberikan mewakili ketaksamaan yang diberikan. Okey, ni adalah ketaksamaan yang diberikan dan dia telah beri garis. Awak pun terus tengok, oh ini adalah garis Y sama dengan 2/3X tambah 2 Okey, sama. Maksudnya ketaksamaan ini merujuk kepada garis ini. Dan seterusnya, kalau kita nak lorek, awak tengok ini adalah garis, kita nak tentukan dia nak lorek belah atas atau bawah, kita akan lihat simbol ini. Okey, simbol ini besar ke kecil? Besar. Lebih besar ke lebih kecil? Ya, besar. So of course awak terus lorek bahagian atas, itu je. Tanpa awak buat sebarang pengiraan, awak faham konsep yang kita bincang pada hari Jumaat hari itu ataupun apa yang cikgu terangkan tadi, awak terus boleh buat. Okey. Ini soalan famous ya. Sorry kalau ini adalah exam oriented sangat, tapi cikgu nak share lah pada awak. Okey, kita lihat soalan B. B dia tulis kat sini lebih kecil sama dengan X tolak 1. Okey, so lebih kecil atas ke bawah? Bawah. Ya, bawah. Terus je. Oleh kerana garis dia telah beri, tak ada masalah. Bila dia beri lebih kecil sama dengan dan memang garis yang dilukis pun memang garis penuh. Tapi in case kalau garis itu belum dilukis, awak kena lukis mengikut simbol inilah. Ada sama dengan ke? Tak ada. Kalau ada sama dengan, kena lukis garis penuh. Kalau itu adalah tak ada, awak kena buat garis putus-putus. Okey, kita lihat soalan C. Soalan C ni dia adalah garis mendatar. Garis melintang. Garis melintang lebih kecil dia adalah
sama jugalah macam garis sengit ke apa, yang penting atas adalah besar, yang kecil adalah bawah. So ini adalah kecil, so of course lah kita akan lorek bahagian bawah. Okay. Semua soalan itu sama sajalah kalau awak lihat soalan D, soalan E, soalan F. Semua ni dia akan ulang konsep yang sama sebab dia telah beri, tak ada masalah bagi awak cikgu rasa. Okay, soalan D, E, F ada yang tak faham ke? Kalau tak faham awak tolong tulis sekarang. Kalau semua faham tak payah tulis, siapa tak faham awak tulis D. Kalau tak faham D awak tulis D, tak faham E awak tulis E, tak faham F tulis F. Okay, cikgu tengok dekat mesej Kalau semua faham awak tak payah tulis, boleh tulis faham. Cikgu tanya D, E, F. Soalan D, contoh D, E, F. Okay, kalau faham awak tulis faham. Tolong tulis dekat mesej sekarang contoh D, E, F. Kalau semua faham awak tulis faham. Tapi kalau contohnya D awak tak faham awak tulis D. Kalau E tak faham tulis E. Kalau F tak faham tulis F. Tulis faham. Kalau faham awak tulis faham dekat mesej. Tak faham tulis nombor yang tak faham. Antara D ke E ke F. Okey, bagus Haziq faham. Yang lain tak habis lagi tengok tengah memahami lagi. Okey, Alia faham. Imanina faham. Adriana faham. 4, 5, Rabiatul, Ifat, 6, 7, 8. Amira, Afiq, Halimatun, Aina, Ni, Imanina, Herni. Yang lain-lain yang tak respon ni tengah fahamkan lagi ke? Tengah merenung contoh tersebut ke? Tolong respon sebab cikgu nak tahu semua faham. Kalau tak cikgu kena terangkan. Kalau semua faham cikgu tak terangkan. Kita akan masuk contoh yang melukis. Aminuddin faham. Okey, bagus. Macam ni sebenarnya cikgu ada sediakan jadual. Setiap kali kelas cikgu ada sedia jadual ni. Setiap kali kelas cikgu akan tanda tahu siapa yang beri respon, siapa yang tak beri respon. Nanti cikgu akan tik-tik, cikgu nak tengok siapa yang paling aktif, total paling banyak ataupun 3 yang terbaik. Okey, cikgu akan tik. Setiap kali kelas cikgu akan tik siapa yang beri respon dan sebagainya. Okey, Kalis okey faham, Humaira faham. Cikgu bukan apa tahu, kalau cikgu cakap seorang awak tak beri respon, cikgu pun tak tahu awak sampai ke mana sampai ke bulan bintang dan sebagainya. Alamak, jangan hilang lagi. Okey, kita teruskan. Dah tak ada kot, cikgu rasa yang tak respon lagi kat sini. Cikgu tak boleh nak scroll sangat, cikgu takut dia hilang lagi. Okey, cikgu teruskan Okey, awak lihat contoh 6. Dia contoh 6 ni mungkin kena fokus betul-betul sebab kita kena lukis. Kalau tadi kita hanya tak perlu lukis, awak hanya perlu lorek saja berdasarkan graf yang diberi, tapi sekarang kita nak melukis. Kalau kita nak melukis, cikgu harap awak tengok betul-betul sebab biasanya sedikit kesukaran lah, sedikit sahaja, tak adalah ni sangat. Tapi ada sedikit kesukaran lah kalau awak tak faham nak buat. Macam kita belajar kuadratik dulu yang kena lukis sendiri. Kuadratik tu nak lukis graf. Okey, kita lihat contoh 6. Contoh 6 awak tak payah tengok jawapan dia tu. Kita tengok dia contoh 6. Soalan dia macam ni je, graf dia tak beri dia tak bagi graf kepada awak.
Okay, so langkah pertama kalau kita nak lukis graf linear, oleh kerana graf yang diberi ni semuanya adalah linear Kenapa cikgu kata linear? Sebab kalau awak lihat kat sini semuanya x kuasa 1 x kuasa 1, kuasa 1. Kalau kuadratik dia akan kuasa 2 kan. Ini semua kuasa 1. So cara paling senang nak lukis graf adalah awak akan sediakan satu jadual x dengan y, masukkan nilai x yang awak nak lukis. Oleh kerana dia tak beri nilai x tu adalah dari berapa hingga berapa, awak boleh anggarkan sendiri, mungkin awak buat 1, 2 ke, 2, 4 ke, awak buat sifar 4 ke, apa-apa nilai yang berada awak agak-agak macam ni lah, agak-agak seperti contoh ni. Maksudnya daripada negatif 4 hingga 4, 4 hingga x dia tu daripada negatif 4 hingga 4 ke, macam tu lah. So dekat sini awak gantilah agak sendiri, mungkin daripada negatif 4 hingga 4 tapi cikgu letak sifar 4. Mana-mana nilai, janganlah sampai awak letak 100 ke 200 ke, nanti awak nak lukis tu nanti tak muat kertas graf awak. Kita pastikan mencukupilah dengan ruang yang kita nak lukis tu. Jangan sampai awak buat 100, 1000, nanti kertas graf tu nak tampal-tampal, cantum-cantum. Nak lukis graf, lepas tu kena lipat-lipat dah hantar kat cikgu. Okay, so kita akan buat sifar 4. Okay, so kita gantilah dalam persamaan. Kalau soalan A ketaksamaan yang diberi y lebih kecil sama dengan 2x tambah 3. So kita akan ganti dalam y sama dengan 2x tambah 3. So nak ganti apa? Kalau kat sini dia adalah sifar, so awak letak nilai x ni adalah sifar. X ni letak sifar tambah 3. So 2 darab sifar kita akan dapat sifar tambah 3. Nilai y adalah 3 dan awak letak kat sini 3 dalam jadual. Okey, seterusnya nilai yang kedua cikgu pilih. Kalau awak tak tahu, awak guna je nilai cikgu bagi ni sifar 4 untuk x. Cuma apabila awak dah ganti, awak akan dapat mungkin nilai y yang berbeza lah. Okey, yang kedua 4. So kita akan dapat y sama dengan 2 dalam kurungan ni, nilai x ni kita akan dapat 4 tambah 3. 2 darab 4, 8 tambah 3, kita akan dapat 11. Jadi awak tulis kat sini 11. Okey, seterusnya apabila awak dah ada nilai ini, kita akan, kalau awak rasa besar, cikgu ganti 4, kita buat 2 je ke, terpulanglah pada awak Okey, so graf yang kita nak lukis adalah, kalau dia tak kisah dari berapa hingga berapa, kita pastikan nilai yang awak ada dalam jadual ni mencukupilah dengan graf yang kita nak lukis. Okey, so sekarang cikgu lakar saja, nanti awak guna membaris ya. So kat sini awak dah tengok, oh ni sifar hingga 4. Maksudnya okey, mungkin ini adalah sifar 2, 4. Okey, lepas tu untuk y 3, 11. Jadi kita ada 3, 11, mungkin kita buat 5, 10 ke. 5, 10. Okey, so garislah, buatlah graf cantik sikit. Sebab dia tak bagi berapa hingga berapa dia tak bagi. So awak sesuka hatilah awak dah buat berapa hingga berapa, yang penting nilai yang awak lukis ni ada. Nilai yang awak cari dalam jadual ni, awak boleh plot dekat sini. Okey, so sifar 3. So ini 1, 2, 3. So awak plot lah sifar 3. Okey, seterusnya 4, 11. 4, 11. Ini 10, ini adalah 11. So tanda. So kita dah ada 2 nilai, kita akan lihat soalan dia ada sama dengan ke tak ada. Oh, ada sama dengan. Maksudnya awak kena lukis garis penuh. So garis penuh, awak sambung sahaja 2 titik yang awak plot tadi menggunakan garis penuh. Okey, so ini adalah y sama dengan 2x tambah 3. Okey, dah siap lukis, barulah kita akan ikut step seperti contoh 5 tadi. Kita lorikkan. So kalau dia kata lebih kecil, of course awak kena lorikkan di bahagian bawah garis ini. Okey, itu sahaja. Okey, ini yang kita buat. Okey, kita lihat
B. Okey, contoh B. Okey, untuk contoh B pun sama juga. Okey, dia kata X tambah 5. Okey, so untuk B persamaan dia, okey kita akan buat jadual juga seperti tadi. Okey, so kita nak ambil berapa? Ambil lah awak rasa berapa awak nak letak sifar, nak letak 4 boleh, nak letak 5 boleh, nak letak sama macam cikgu buat pun boleh, tak ada masalah. Okey, so kita akan ganti dalam persamaan dia, walaupun dia tulis Y lebih besar X tambah 5, awak akan tukar kepada Y X tambah 5 juga. Gantikan tempat X yang kita dapat ni sifar, so sifar tambah 5, of course kita akan dapat 5. Okey, nilai yang kedua 4. Jadi kita akan dapat Y 4 tambah 5. So kita akan dapat 9. So letak 9. Okey, seterusnya kita akan lukis graf. Bermula daripada sifar. Ini adalah sifar. Okey, ini adalah 2, 4 juga seperti tadi. Kalau awak nak buat nak buat 2, 4, 6, 8 pun boleh, tak ada masalah. Yang penting graf yang awak buat itu adalah skala yang seragam. Dan senang awak nak tanda. Biasanya kita guna gandaan 2, gandaan 5. Senang awak nak tanda. Jangan buat pula gandaan 3. Walaupun dekat jadual ni awak dapat nilai nampak macam gandaan 3, ada 9, awak nak guna 3. Buat 3, 6, 9. Tapi apabila awak guna gandaan 3, agak susah untuk awak bahagikan nilai-nilai yang kecil-kecil kat dalam ni. So cikgu cadangkan awak guna gandaan 2 atau 5 atau 10 lebih baik. Okay, so kalau ini cikgu guna kita guna gandaan 5. So ini adalah 5, ini adalah 10. Okay, kita akan buat seperti tadi. Okay, seterusnya kita akan plot nilai yang kita dapat. Sifar 5 dan 4, 9. Okey, ini adalah 9. Okey, so awak plot, gariskan. Tetapi sebelum awak garis, kita akan lihat Y lebih besar, tidak ada tanda sama dengan. Lebih besar sahaja kan? So kalau tak ada tanda sama dengan, kita kena buat garis putus. Sambung dua ni, awak akan buat putus-putus. Okey, dan kita akan tulis ini adalah Y sama dengan X tambah 5. Langkah yang seterusnya lah baru kita akan follow seperti contoh 5. Dia beri ketaksamaan di sini adalah lebih besar. Lebih besar bermaksud kita akan lorek di bahagian atas. Okey, itu sahaja. Cara nak lorek tu nak color ke, nak apa lagi apa-apa bentuk yang awak nak terpulang lah ya. Lakar macam ni pun okey. Okey, diterima. Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey, awak boleh go through sendiri contoh 6. Cikgu rasa C tu saya rasa awak boleh faham. Okey, untuk D. Okey, kita lihat untuk D. Sebab dia ada kat sini X tolak Y lebih besar dari 4. Okey. Untuk D ni dia ada sedikit nilai untuk D. Okey, awak tengok ni D. Dia tak boleh direct awak terus tengok simbol yang diberi ni ya. Awak tengok, oh dia bagi kat sini D X tolak Y lebih besar dari 4. So kita nak lorek di bahagian atas, tak boleh ya. Sebab kalau kita lihat dia punya persamaan ini, Y ni negatif. So kita kena settlekan dulu. Okey, awak tengok dekat D. Apa yang perlu dibuat? Okey, X tolak Y lebih besar dari 4. Okey, yang ini yang diberi ketaksamaan. Okey, so kita nak positifkan Y. Y ni tak boleh negatif. Selagi Y ni negatif, simbol ni kira bukan final untuk awak lukis. Awak kena jadikan Y tu positif. So macam mana nak jadikan dia positif? Kita akan darablah kedua-dua belah ni dengan negatif. X tolak Y ni darab dengan negatif, 4 ni pun darab dengan negatif. So, kita akan dapat negatif X
Dia macam ni dua-dua belah ni awak darab dengan negatif. Ini pun darab dengan negatif. Dua-dua belah ni kita darab dengan negatif. So kita akan dapat seperti ini. Apabila kita darab dengan negatif, automatik simbol ini akan berubah. Ingat lagi kan awak belajar masa tingkatan 3 ke cikgu rasa? Kalau kita ubah negatif, dia akan berubah simbol tu. Jadi kita akan dapat Y. Y ni kita tinggal, negatif X ni kita pindah. So dia akan jadi positif lah, jadi X tolak 4. Jadi daripada sini kita akan dapat persamaan dia Y, X tolak 4, gantikan dalam jadual. So apabila ini lebih kecil, of course selepas awak lukis kita akan lorek di bahagian atas. Walaupun pada asasnya kalau awak lihat dekat sini lebih besar. Tapi apabila awak settle Y tadi, awak akan dapat lebih kecil dan kena lorek di bahagian bawah. Yang lain-lain cikgu rasa tak ada masalah Kalau dia bagi Y lebih besar atau sama dengan sifar, persamaan dia adalah Y sama dengan sifar. Bermaksud ini adalah apa? Paksi X ke paksi Y? Paksi X ke paksi Y? Y sama dengan sifar. Ada orang ke? Y sama dengan sifar, paksi X ke paksi Y? Paksi X. Ya, paksi X. Dia terbalik kalau diberi, okey terima kasih Aminuddin. Kalau dia beri X sama dengan sifar, dia adalah paksi Y. Dia terbalik. Y sifar, paksi X. X sifar, paksi Y. Maksudnya kalau awak dah lukis walaupun tulis Y sama dengan sifar, awak akan lihat kat sini dia adalah merujuk kepada paksi X. So daripada garis yang melintang ini kita akan lorek di bahagian atas. Okay. So cikgu rasa kelas kita setakat ini sahaja. Cikgu tak nak lama-lama present sebab cikgu nak awak guna masa ini juga untuk siapkan latihan. Maksudnya sebelum 4.30 awak dah siap latihan matematik, jadi tak payahlah awak nak guna hujung minggu awak. Cikgu faham awak semua ni sibuk hujung minggu. Okay. So latihan yang awak kena buat adalah kalau awak rasa awak masih tak faham ataupun nak fahamkan lagi, awak boleh rujuk buku praktis strategi ini. Latihan yang berkait dengan apa yang kita belajar hari ini adalah praktis strategi muka surat 81. Okey, 81 ni awak boleh buat 81, 82 sehingga 83 yang ni sampai sini. Awak cuba buat. Tapi yang ni tak ada latihan lukis. Dia bagi direct, tapi tak apalah, ini adalah untuk memberi kefahaman kepada awak. Awak buat je. Lepas tu jawab, praktiskan diri 6.1C. Kalau siapa rasa dia tak nak salin, cikgu benarkan je awak print, tampal, boleh je. Tapi kalau nak lukis, boleh je. Kalau tak ada kertas graf, lukis je terus pada guna kotak-kotak dalam buku tu, tak ada masalah. Yang penting awak kena lukis dengan betul lah ya, sengit tu macam mana, okey? Okey, untuk nombor 1 jawab semua. Nombor 2, okey, nombor 2 tolong dengar nombor 2. Awak buat A. Okey, buat okey, awak buat D. Okey, buat E. Okey, awak buat H. Okey, itu je. Boleh cikgu dah beri sedikit diskaun untuk awak. Okey, cikgu nak awak hantar dekat Google Classroom adalah nombor 2 sahaja. Nombor 2 ni ada 4 soalan kan? Okey, nombor 1 ni awak tak perlu hantar. Hantar dekat Google Classroom nombor 2 sahaja. Okey, ada apa-apa masalah? Ada yang tak faham ke? Okey, kalau faham, awak tulis faham sekarang. Tak faham, tuliskan apa yang awak tak faham. Cikgu, Ya. yang contoh 6 tadi
Kak, yang soalan A, macam mana boleh dapat X? Jadual maksud awak? X jadual ni ke? Yang tu. Oh, okey. Okey, untuk yang ni awak boleh pilih je mana-mana nilai yang awak nak. Dia macam ni tau, kalau awak pilih negatif 2 dengan 2, dia akan ada around sini dengan maksudnya jangan lebih antara cikgu cadangkan lah ya, antara negatif 4 hingga 4 je awak guna nilai. Tak kisahlah nak guna negatif 3 ke, negatif 2 ke, so mana-mana nilai lah antara ni awak guna. Apa-apa je. Sebab kita nak lukis sebab dia tak beri range. Biasa kalau macam soalan sebelum ni dia tulis range dia kan, dia tulis contohnya lukis untuk range macam ni dia bagi range. Dia bagi range ni senang. Awak tahu dah antara negatif 4 hingga 6. Tapi yang ni dia tak bagi, so awak pandai-pandai lah guna nak guna macam cikgu bagi sifat 4 pun boleh. Maksudnya semua soalan awak nak guna sifat 4 pun boleh, tak ada masalah. Okey, ada soalan yang lain? Okey, terima kasih cikgu. Okey, sama Alia. Okey, ada soalan yang lain sebelum kelas berakhir? Kalau faham, awak tulis faham. Kalau ada nak tanya, boleh tanya. Tulis dekat mesej kalau faham, tulis faham. Sebab kalau kita dah nak berakhir ni. Okey, bagus. Okey. Ifat, Amira, Aminuddin. Alisha. Okey, awak susah ke nak tulis mesej? Kenapa yang awak diam ni? Awak ada ke dekat skrin ni sebenarnya? Ada ke? Kalau Ada. awak ada tolong tulis faham. Sebab kalau kita dah nak berakhir ni. Kalau faham, awak tulis faham. Tak faham, tulis ataupun tanya teruslah. Nak tanya apa? Okey. Okey. Kalau kita dah nak berakhir, tolong siapkan sekarang. Cikgu akan sediakan tapak dalam Google Classroom sekarang. Awak siapkan dan upload sekarang sebelum 4.30. Boleh Cikgu dah beri ruang untuk mudahkan urusan awak. Sebab cikgu faham awak nak kontrol sendiri memang agak susah, so cikgu tolong awak hari ni siapkan sekarang. Lepas ni awak bebas. Lepas ni boleh siapkan homework lain, tak ada masalah. Okey kelas, jaga diri. Assalamualaikum semua. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Cikgu. Terima kasih semua.